Cat one two one two one two one two. Loud and clear. Do you read me? Yes, saya Imran Hacho. Hacho one two guys. Hari ni kita live trade. Live trade ada setup. Kau tak masuk eh? That's one two. Okay, let's go, bro. It's like 10:13 over here, Malaysia time. Shall we start? No, okay, good. Cikgu kena sapu rumah dulu ni. Go to M15 fake out ke cikgu? M15. Dia kau tengok kalau kau tengok, ni fake out. Macam mana nak cakap price dia bergerak, dia cari liquidity. Dekat sini ada resistance. Betul tak? Dekat atas resistance mesti ada stop loss. Price pergi atas, turun bawah pula. Cari support kat sini. Support kat bawah ni mesti ada orang buy. Bawah buy tu mesti ada stop loss. Price pergi bawah. Lepas tu dia cari lagi atas, dia cari bawah, dia cari atas, dia cari bawah, dia cari atas, dia cari bawah. Dia macam tu je. Pusing. Macam ni, price ada orang buy sini. Ini ada orang buy. Tu price naik. Kat mana stop loss dia? Stop loss dekat bawah. Bawah ada liquidity. Liquidity tu tengok belakang. Kena combinekan dengan belakang. Mana KM level dia? Kat sini ada. Ni KM level. KM level dah belajar semalam. KM level kan? KM level dah belajar. So, dia kena combine. Always combine. Liquidity tempat-tempat yang dia akan pergi tempat-tempat macam ni. Kalau aku lukis balik, dia akan jadi macam dulu. Kita belajar, hari ni kita belajar fake out V9. Fake out terakhir sekali. Boleh ke fake out V9? Kalau Cikgu Zali dia panggil ignore level. Ni kalau ignore level. Ini cam level. Dia ada low, high, lower low, boom. Dia naik atas. Higher high. Dia terus higher high. So, sini dah jadi ignore level. Inilah yang kita belajar masa compression itu tadi kan. Kalau kau nak tahu, inilah demand zone. Drop base rally yang bagus. Drop base rally yang bagus adalah equal, sama baris dengan QM level. Berapa orang student kita malam ni? Ni penting. Ni penting. Kadang-kadang bila kita belajar baru dapat okey, faham, baru faham. Faham tak drop base rally? Jadi kalau KMTR dia sama je. KMTR dia macam ni. KMTR buy macam ni. Left support, right support. Ni KMTR. Nampak tak? Left support, resistance. Left support lah. Left resistance. Yang ni higher high. Ini ada right resistance. Walaupun dekat sini dia break main-main, tapi level ni dia masih lagi kuat tau. Aku cakap kau. Dia masih lagi, aku cakap, still ada lagi lah. Tapi yang bawah lagi bagus sebab dia ada QM level. Kita nak cari dekat mana yang pending order yang betul-betul tertinggal. Bila price naik laju macam ni, dipanggil imbalance. Price naik laju macam ni, imbalance. Yang ada semalam berada tanya, apa itu imbalance? Imbalance tu bila pergerakan besar secara besar-besaran secara tiba-tiba. Tiba je dia puff, dia naik atas. Dia macam meroket kan, tiba. So bila tiba-tiba dia naik kat situ, dekat sini ada satu, orang cakap, buy limit. Buy limit yang masih, yang dia panggil unfill ataupun tertinggal. Unfill order ataupun tertinggal. Dia tough. Dia. Dekat mana? Dekat sini. Dekat this area. Cari dekat mana dia ada supply zone. Nampak ni supply zone. Aku besarkan sikit Inilah supply zone betul tak? Really base drop. Lepas tu dia ada macam ni. Lepas tu dekat sini dia pop. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu lepas tu tengok belakang. Belakang ada apa? QM level. So kau cari tempat-tempat tu lah. Tempat-tempat yang price akan stop. Kat sini price turun. Dia cari tempat mana tu. Dia ambil order fill by limit tu tersebut. Macam yang compression kita belajar tu. Lepas tu dia start naik lah. By limit tu dah trigger. Nanti ternaik lagi tu. Kat sini pula ada lagi order tertinggal. Dia ada banyak. Kat sini. Lepas tu nanti dekat sini lagi. Naik lagi. Dia macam tu. Sama juga macam ni. Bila price turun macam ni. Price turun laju. Sini ada order tertinggal lagi ni kat belakang ni. That's why dia jadi pattern bearish engulfing merah-merah. Jadi ini. Kenapa bisa ada order tertinggal? Sebab dari pergerakan dalam supply and demand, bila kamu mau membeli, mesti mencari orang yang menjual. Betul tak? Bapak Haryanto. Untuk kamu menjual, mesti cari orang yang membeli. Di sini berlakunya sideway. Sideway maksudnya berlaku jual beli di pasaran di sini. Ini pasaran betul-betul. Price bermain-main di antara 1982 sampai 1979 lebih kurang ya. Di sini dia main-main buy sell. Semua orang membeli. Tiba-tiba ada satu buy besar di sini. Mungkin Soros, mungkin CMS, mungkin siapa. Mungkin Soros buy besar di sini. Bila dia buy besar di sini, tidak semua ordernya dipenuhi. Sebab ya ada sikit-sikit saja. Di mana bila buy, price akan mencari orang yang sell. Di sini adalah supply zone. Supply zone adalah tempat di mana orang sell. Sell limit. Okay? So, katakanlah Soros buy besar 100 miliar. 100 miliar besar enggak? 100 miliar. Wah, bisa cakap Indonesia kan? 100 miliar. Bila dia buy 100 miliar, price akan mencari orang yang sell. Di sini, kamu lihat price tembus saja. Betul tak? Bila dia tembus saja, maksudnya sell limit yang di sini kecil saja. Kerana pergerakan order tu, pergerakan price, dia mengikut siapa yang besar. Let's suppose di sini ada sell 20 miliar. 20 miliar. Sell limit 20 miliar. Jadi, bila price pergi 100 miliar, di sini, yang sudah trigger di sini atau yang sudah di fill di sini hanya
hanya fill 20 miliar saja. Fill ataupun dipenuhi 20 miliar. Faham tak? Kenapa 20 miliar di sini? So, bila 20 miliar, ada 80 miliar lagi yang di sini yang belum lagi diisi. 80. Betul tak? Jadi makanya bapak-bapak Soros semua tu akan mencuba mencari memenuhi balik order tersebut. Jadi bila datang di sini sesuai price mantul ke atas. Tetapi kena ingat ya, kena ingat. Dan mereka biasanya di sini nampak 20 miliar sell limit, sini 20 miliar fill. Ada lagi 80 miliar, maybe lebih kurang dalam. Di sini price turun bawah, naik atas balik. Naik atas balik maksudnya dia sudah fill sebahagian. Maybe sudah fill berapa? 80 atau 20 lebih kurang maybe lah mungkin 60 miliar. Jadi masih ada lagi yang belum lagi di order, belum lagi di fill di bawah ni. So jadi price ambil order lagi, naik atas lagi, naik atas lagi. Begitu saja dia pusing-pusing. Faham tak? Jadi kamu harus melihat di mana pergerakan yang besar. Di mana pergerakan besar, di mana pergerakan besar, di mana pergerakan besar. Dan kadang-kadang pergerakan besar tu kadang-kadang ia hanya manipulasi. Manipulasi dari big trader. Contohnya di sini, price turun ke bawah laju. Ramai yang sudah sell di sini. Di mana stop loss mereka? Di atas. Di atas ada banyak liquidity. Jadi mainan big trader ni dia mencari liquidity. Kerja dia mencari liquidity saja. Puff di atas. Lepas trigger di sini dia turun ke bawah. Di sini ada orang buy. 60 miliar sudah penuh. Ada orang yang follow buy. Di mana stop loss mereka? Stop loss mereka di bawah. Liquidity di mana? Dah hilang lah tulisan liquidity aku. Di sini. Ada di bawah. Kena tengok di sini, kena combine kan. Jadi konsep, aku salah balik ni. Jadi konsep kita belajar ni, teknik yang saya ajar ni bukan teknik mencari entry. Teknik Cikgu Mansur CMS yang CMS ajar ialah teknik mencari liquidity atau teknik mencari stop loss. Kau pernah belajar tak teknik mencari stop loss? Sebab dekat stop loss itulah price akan pergi. Dekat stop loss itulah akan ada banyak liquidity. Dekat stop loss itulah price akan pergi. SL Hunter. Cikgu maaf saya baru masuk nak tanya zone KML tu yang kepala tu bukan fake out ke sebab dia sebaris. Kepala yang mana? Yang ni fake out juga ni. Ini pun bahaya juga kamu kalau kamu masuk di sini. Yang ni kan. Walaupun kamu ada satu bearish engulfing di sini. Kamu harus lihat di sini. Di sini sudah ada dua resistance. Bila ada dua resistance, kemungkinan dia akan jadi fake out. So di sini kemungkinan order tu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Sebab price turun di sini, dia turun. Dia naik ke atas, dia ambil order di sini. Order di sini, lepas tu dia sudah turun. Jadi kemungkinan order tu dah tak ada ataupun tinggal sikit saja. Yang bawah lagi, di sini pun fake out. Sini pun fake out. Kan? Di atas dia liquidity. Jadi price pergi ke atas. Dah ambil fill liquidity, price turun ke bawah. Lepas tu dia tak tahu nak pergi mana. Dia tunggu besok. Besok ada news, ada apa semua. Barulah dia mengejar. Paling bawah dekat arrow yang saya marking. Arrow. Ni kan? Ni. Ini pun fake out juga. Jadi kalau kamu yang ni ke? Kalau kata tukar time frame kecil M5, ini pun fake out juga. S1, S2, S3 apa jadi pada price? Price ambil liquidity, turun bawah, naik atas. Lepas tu cari lagi kat liquidity. Macam tu je. Waalaikumsalam. Liquidity tu ada RBI, SND, SBR, SND. Yes, dia wajib liquidity tu tempat stop loss. Tempat stop loss. Kau kena fikir. That's why video kau kena tengok video fake out master yang video fake out tu. Penting. Fahamkan liquidity. Contohnya kadang-kadang fake out dia lambat. Contoh dia buat lambat. Contoh di sini. Kau ada R1, R2. Tunggu lah. Lepas tu aku nak bagi signal payah. Sebab dalam ni kalau kena tunggu big trader buat manipulation. Dah nampak jelas, baru nampak. Ni R1, R2. Betul tak? So, dekat sini fake out. Kemungkinan jadi fake out. Kau boleh entry kat sini. Atas dia ni. Sebab atas ni liquidity. Macam mana nak di atas? Macam mana nak entry kat sini? Wajib tengok belakang. Tengok belakang ada apa? Tengok belakang ada king. Okey lah. Dia kena combine. Cikgu cakap Jawa please. Tak boleh. Aku ni tak boleh cakap Jawa. Aku cakap Rusia je ni. Tengok JJ. Tengok lah sendiri. Asal aku nak kena tengok pula. Kau aku dah ajar jadi kau pergi tengok dulu. Tengok. So nantinya bila kau dah pandai, kau akan cari satu setup kombinasi kunci. Saya dah ajar fake out V1. Okay. Kau video pun kau dah tengok. Fake out V1, dia ada V2, dia ada V3, dia ada V4. V2, lepas tu ada V3, ada V4, ada V5, V6, V7, V8, V9. Dan paling aku tak boleh ajar adalah V10. V10 aku tak boleh ajar. So nanti dekat market, dia bukan valid ini campur ni. Tak. Dia kombinasi. Kombinasi maybe ada ni campur ni campur ni campur ni. Faham tak? Kadang-kadang tapi entry dekat king. Entry tetap dekat
king. Kalau ada double maru king, king kena tengok lah. Double maru king ke, ataupun doji king ke, ataupun BE king. Betul. Dia sebenarnya dia pusing-pusing menaklah tu saja. Biasa big trader buat lah. So kalau katakan you sell kat sini, you tak tahu berapa jauh dia pergi. Saya pun tak tahu berapa jauh dia pergi. Tapi dia letak je stop loss. Yes, king hanya RBR atau drop base drop yang sama baris dengan support. Double maru king saya dah ajar, which is very very important. Kalau you nak masterkan king ni, you masterkan double maru king pun dah cukup. Double maru king, you cari rally base rally, drop base drop yang ada dengan resistance. Yang ada dengan resistance sebelah ni. Rally base rally, sebelah dia resistance. Ataupun drop base drop, sebelah dia ada support. Tu macam tu je. Based on pengalaman cikgu, zone king berapa kali touch baru dia break? Biasanya 3 kali. Kalau dia betul-betul kuat, biasa dia boleh tahan sampai 3 kali. Kali keempat, confirm tembus. Kali ketiga, dia akan buat fake out. Dia akan buat diamond. Kali ketiga, dia akan buat diamond. Tapi zone king memang sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Rally base rally, drop base drop. Kalau you tak percaya, you pergi mana-mana support resistance. Pergi mana-mana support resistance. Buka kat sini. You ada support sini. Kuat tak kuat? Kuat. Support. Kuat kan? Kuat tak kuat? Kuat kan? Tengoklah kuat. Dia naik atas. Tahu. Kau tengok belakang ada apa? Belakang dia ada double maru bang. Double maru ni yang kuat sebenarnya. Ada rally base rally. Dia naik rally double maru king. Mana dia punya resistance cikgu tak nampak? Tukar time frame kecil. Kali, 2 kali. Kali ketiga. Tukar time frame kecil kau akan nampak. Dia punya ni nampak ni resistance dia. Dia macam tu lah. Faham tak? So kena betul-betul pandai marking rally base rally, drop base drop. Lagi pula, kalau nak paling bagus, cari tempat di mana swap. Swap king tahu tak swap? Ada yang tanya saya, dia nak belajar fifth element. Nak belajar the fifth element. The fifth element. Good. Korang kalau dah tu bagus. Aku suka. Maksudnya nampak. Maksudnya baru faham. Okay, the fifth element. Malam ni kita belajar the fifth element. Apa itu the fifth element? Power aja kuasa dia ajar the fifth element. The fifth element. The most powerful thing on earth. Ataupun elemen kelima. Kalau kita belajar dekat universe ni, kita ada 4 elemen je. Tanah, air, api, apa lagi? Tanah, air, api. Curiga kalau cikgu ni avatar. Avatar logam, whatever lah. Tapi dia ada satu elemen yang orang cakap lagi power. So, kita belajar. Kita belajar malam ni. Alright, the fifth element. Apa itu the fifth element? Kita dah belajar SNR dan SND. SNR, which is kalau kau gabungkan dua, SNR dia ada 2 elemen dia. Satu resistant. Katakanlah kau ada satu resistant. Resistant adalah satu elemen. Intro semalam tak ada tak payahlah, tak ada apa-apa kot. Resistant adalah satu elemen, betul tak? Lepas tu, katakanlah sama baris dengan dia, ada king. Rally base rally saya buat. Okay, letak satu line. Ini adalah rally base rally. Rally base rally adalah elemen SND, betul tak? Tak pula, tak penting lah yang semalam. Faham tak faham? Betul. Okay, now ada lagi satu elemen. Dah berapa dah elemen kita? 2 elemen. Satu resistant SNR. Satu SND RBR. Price mantul. Turun bawah jadi support. Betul tak? Support adalah elemen SNR. Kan? Dah berapa dah? Dah 3. Lepas tu tiba-tiba ada drop base drop. Ada king. Ini adalah elemen keempat. Drop base drop. Okay, now. Complete tak complete elemen kita? Katakanlah, let's suppose semua elemen kita ni semua sama baris. Cantik tak cantik? Kau imagine semua sama baris macam planet Pluto sampai planet Zuhal, planet Matahari, planet Bumi, bintang, bulan semua sebaris. Dia jadi apa? Sebaris dengan matahari. Dia jadi full margin. Dia jadi planet Namek. Dia jadi cantik. Inilah saya tak pembaris. So the fifth element adalah, cuba teka apa the fifth element. Kau dah ada resistance, support which is sama baris. Kau ada ready base ready, drop base drop. Semua sama baris. Kau ada 4 tapi kau tertinggal satu elemen. Apa elemen yang last? Balun. Kau dikejar dah balun. Elemen last. Drop base drop ni king. Ni king. Kau kena ingat ready base ready ni pun adalah king. Ready base ready adalah king buy. Betul tak? Bila dia sama baris dengan resistance dia king buy. Drop base drop yang break sama baris dengan support adalah king sell. Semua dah sama baris. The fifth element, apa benda yang missing? Yang tertinggal satu lagi, the fifth element. Siapa dapat jawab, aku transfer $100. Kali ni betul. Betul-betul tak main. Approach, entry, price action. Ada yang jawab approach, stop loss, doa, fake out, full margin, swap, retracement. Okay, dah. Cukup. Elemen terakhir ataupun elemen kelima, the fifth element adalah cinta. Cinta pula dah. Celah mana pula cinta dia, lai? The fifth element adalah cinta. Macam kau tengok tak cerita The Fifth Element? Kau gelak pula. Betul, aku cakap betul. Aku nak main ke apa? Bukan tak. Betul. Okey, kau tengok, siapa sini tengok cerita The Fifth Element?
Yang ada seorang perempuan tu hebat apa semua, dia ada macam-macam, dia ada semua avatar 4-4 daripada, tapi ada satu je yang Bruce Willis tu. Bruce Willis cium dia bercinta lah, barulah dia punya fifth element tu jadi. Saya tak cukup umur nak tengok cikgu. Ada. Dah masuk dia, bila dia bercinta, bercium dekat sini, Price dah pergi. Dia dah tinggalkan dalam dalam ni. Maksudnya Price dah break. Dia dah break, dia dah jadi crush. Dia dah break, dia dah jadi crush kan. Okey. Lepas tu dia datang balik. Kalau datang balik kau rasa apa? Dia bertemu lagi kat sini. Inilah the fifth element. The fifth element dia akan turun ke bawah. Faham tak? Balon, yeah. Fifth element adalah balon. Maksudnya cinta, equal line. Dekat sini, dia semua sama baris. Ini cantik-cantik. Dia jadi QM, dia jadi swap, dia jadi semua sama. Ini setup pembaris. Setup pembaris, kalau kau nak tahu, setup favorite. Maksudnya, banyak-banyak video. Siapa ada video 200 video yang saya bagi tu? Datang balik kena tendang ke bawah. Tak, kali ini datang balik dia bawa bersama entry kau. Entry kau bersama profit. Ke bawah kau bersama bahagia. Entry kat sini. The fifth element adalah entry. Entry yang insyaAllah profit. Cikgu 200 video nak ambil kat mana? Pergi kat YouTube saya ada banyak. Okey, tak apa. Aku cuma nak bagi tahu dalam banyak-banyak 200 video tu, yang kau jangan tengok-tengok banyak sangat, nanti kau pening. Nanti kau pening. So, yang aku ajar sebenarnya pun dah okey. Okey. Cuma dalam banyak-banyak tu ada satu setup yang saya rasa memang macam cakap baik ah. Ini salah satu saya entry pun kat sinilah. Sebab pendalah ni. Tapi yang ni dia tak sebaris. Okey. So, bila dia sama baris, kau kena ingat resistant, rally base rally, support, drop base drop, dia sama baris. Kau entry kat sini, insya-Allah dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Kalau buy pun sama juga. So macam ni lah kau tengok kat sini. Resistant. Yang ni dia tak sama baris tau. Aku bagi contoh Dia kalau cantik bang, dia betul-betul sama baris. Sini ada resistant. Betul tak? Dah banyak, dah biru banyak lah aku punya ni. Takut lah. Pembaris tu swap king. Yes. Kalau kau tahu swap king pun dah cukup. Itu pun dah power dah. Macam Al-Quran kan ada banyak surah dalam tu. Tapi Nabi cakap kalau kau fahamkan surah Al-Ikhlas tu dah 1/3. 1/3 daripada Al-Quran. Sama juga. Kalau kau tahu swap king, itu dah consider kau dah belajar 70% daripada semua yang kau nak belajar. Tak payah nak pening-pening. Sebab dia menentukan siapa kuat, siapa tak kuat, siapa kuat, siapa tak kuat. Decision point. Itu je. Okey, sekarang bagi contoh. Bagi contoh. Ini tak cantik sangat contoh ni. Sini ada resistant. Betul tak? Ini kita belajar falsafah cinta. Ada lagi ke geng-geng perempuan dalam ni? Lepas tu sebelah dia ada apa? Time frame berapa valid? Tak nak tanya ke? Tanyalah time frame berapa valid. Aku rindu lah. Ada seorang tu. Really best really. Ada seorang. Tak apa nanti saya transfer. Cuma hari ni saya busy. Busy sikit macam. Kalau minggu depan insyaAllah. Minggu depan kau PM. Kau jangan malu-malu. Kau PM je. Aku nak bagi dia raya. Kita share sama-sama lah kan. Alamak. Ni really best really. Sini ada support. Masalahnya kat sini. Support dia tak sama baris. Jadi dia macam. Taklah cantik sangat. Tapi boleh lah. Boleh. Kalau dia sama baris. Semua ada cantik. Ya cantik. Kan? Nampak tak support ni? Lepas tu dia punya drop base drop dia kat atas pula. Tak sama baris. Dah jadi macam payah sikit tak sama baris. So bila tak sama baris, dia kadang-kadang dia jadi fake out, dia jadi apa. Sepatutnya dia mantul kat sini betul tak? Tapi dia fake out kat atas baru dia terjun. Nama saya Rizwana. Nanti saya send nombor akaun. Ya, baik. Kita buat live lah. Live TikTok ke apa semua. Ataupun live Facebook ke dekat Office and Trading. Lepas tu kita buat giveaway. Giveaway kan. Dapat seorang RM100. Okey kan? Siapa nak bagi bang? Kan? So in this case kau ada rally resistant. Rally base rally. Support. Drop base drop dia dekat atas. Jadi dia macam sengit-sengit sikit lah. Bila dia sengit-sengit sikit, dia macam tak cantik lah. Dia bukan fifth element lah. Dia macam 4.55 macam tu. Tak boleh bagi 10 dia markah dia. Dia bagi macam dalam 4.3 ataupun 7.8 ke. Jadi macam ni dia naik atas. Dia kalau yang paling cantik dia kena sama baris. Semua sama baris. Kat situ penting. That's why kat sini saya buy. Saya semalam lambat buy kat sini. Tapi bila dia close, jadi saya tunggu rejection. Bila dia close, jadi shadow. Jadi apa ni namanya? Doji. Lepas tu marking yang bawah. Betul lah. Mula-mula stop loss kat bawah. Kenapa saya masuk kat sini? Simple. Bukan the same thing. Kau ada resistor, rally base rally, support, drop base drop. Dekat sini ada resistant. Tiba-tiba sini dia naik atas. Maksudnya yang ni mungkin dia akan naik ke atas. Sebab decision
untuk ke atas. Ni kau kena faham. Kat mana dia break, dekat situ dia penting. Kalau dia break bawah, maksudnya dia nak ke bawah. Dia patah balik, dia retrace untuk sambung ke bawah. Ini saya betulkan balik. Macam ni dia break, drop base drop, dia break ke bawah. So, bila dia turun ke bawah, maksudnya dia naik atas tu untuk kita sell balik. Kalau dia break ke atas, so sama. Jadi, dia sama tak sama dengan QMTR. Bila kau tengok dalam ni, dia sama macam QMTR. Right resistance. So, QMTR tu power, dia dah kombinasi semua benda. Ini RR. RR right resistance. Dia bukan macam, saya nak cakap, dia valid tak valid, valid. Kau jangan tanya soalan valid tak valid. Aku pun pening, Mas. Jadi, aku tak boleh nak kata mana satu. Cuma kau kena pandai baca. Dia macam bercinta kan. Kau kena pandai baca hati seseorang. Dia tak boleh cakap dengan kau, aku ceritakan kau, jom kahwin. Dia takkan semudah macam tu. Sorry, ni right resistance. Dia ada left resistance. Dia kena pandai baca. Pandai baca isi hati. Macam ni left resistance. Untuk set up buy. Tadi ada yang tanya, macam mana QMTR buy. Dia yang tanya. Faham tak? Semalam saya ada buy di 192 tapi kena sell 1987. 987. Oh, jauh lagi. Biasa kena tunggu fake out, bang. Kalau nak entry kena tunggu fake out. Tunggu sabar. Tunggu dia buat fake out dulu. Dia mesti ada fake out baru dia buat. Kalau dia tak ada fake out, dia cuma mantul sikit-sikit. Dia suka sabar sikit. Faham? Ni pun QMTR juga. Nak kata lower low dia kenapa tak break bawah baru valid. It's not like that. Tapi kalau kau tengok kat sini, kalau kau simpulkan benda tu, katakanlah QMTR pun kau tak pandai, ni semua tak pandai, ini semua pening. So kau tukar setup apa? Setup apa paling senang? Yang saya dah ajar. BE King, double Maru King senang. Double Maru King, kau ni ya Allah, peningnya kepala aku. Double Maru King. Double Maru King validnya apa? Valid apa? Valid double Maru King. Satu benda yang sama, korang boleh nampak macam-macam. Siapa sini nampak macam-macam? Siapa sini dia nampak QMTR King? Siapa nampak setup ni QMTR? Yes, ada yang nampak QMTR. Ada yang nampak double Maru King. Betul. Ada yang nampak SSR King. Ada support resistance, lepas tu dia ada King. Betul. Ada yang nampak SR flip. SR flip ataupun RS flip. Kalau sell nama dia SR flip, tapi kalau buy kita nama dia RS flip. Betul tak? Fake out ni kau tarik ke belakang, jadi R ni resistance, break. Dah jadi support. So dah jadi RS flip. Faham tak? Tarik kat bawah. Macam tu. Yes. So, apa kau nak bagi nama benda lain? Ada compression lagi kat atas. Compression pun, tapi jarak dia tak cantik sangatlah compression. Cikgu suka guna apa untuk entry? Saya pakai double Maru King je, bang. Saya cari double Maru King, cari resistance dekat. Itu je. Saya cari support, saya akan cari yang senang-senang. Tapi nanti automatik bila you cari yang double Maru King, ada resistance sebelah-sebelah. Bila kau lukis balik, tarik balik, ini QMTR, ini SR flip, ini RS flip. Tiba-tiba semua bergabung. Bila semua bergabung, maksudnya kita dah boleh jadi macam, kau dah boleh baca market. Confident lah sikit kau nak masuk. Okay? Faham tak? Cikgu setup ni, kalau aku guna M1 cepat MC cikgu. Itulah, saya pun tak pandai pakai M1. Saya dulu pernah trade pakai M5. Okey juga, not bad. Boleh cepat grow. Tapi kadang-kadang brush pergi jauh rasa macam menyesal pula kan. So, depend lah. Yes, IQ option ada orang trade 1 second, ada yang 1 minit. Geng-geng siapa? King AA. Siapa kenal King AA? King AA trade 1 minit. 1 minit tu profit. 1 minit profit. 1 minit profit. 1 minit profit. So, dia panggil super scalper. You all boleh buat. Azwan Ali. Siapa nama dia aku lupa. Super scalper. So, nampak tak? So, hari ni kita dah belajar. Allah, dah padam lah tadi. Teknik pembaris. Teknik pembaris ni kuat, bang. Teknik pembaris ni bagus. Saya suka sebab dia cuma kau nak kena tunggu lah. QMTR pun berasal daripada teknik pembaris. Siapa ingat QMTR? Teknik pembaris dia yang you tengok tadi, dia ada 2 jenis. Satu, dia ada turn, lepas tu dia ada rally base rally. Okay, kan lah you ada resistance sini, dia ada support, lepas tu dia ada drop base drop. Okay, ini teknik pembaris V1. Semuanya sama baris. Teknik pembaris V1. Nanti saya bagi video dia lah. Semua sama. Dia ada V2. V2 ataupun V-twin. Setup pembaris V-twin. V-twin dia macam mana? Apa ingat lagi pembaris? Pembaris V-twin. Pembaris V-twin dekat sini dia tak sama baris. Dia ada drop base drop, rally base rally. Lepas tu dia ada support. Dia panjang sikit cerita dia. Lepas tu dia ada dalam dia ada support terlebih. Tu dia naik atas. Macam ni. Dia macam ni. Nampak? V-twin. So, bila pra datang sini, kita akan sell. So, apa persamaan setup ni? V-twin, setup pembaris V-twin. Setup pembaris V-twin, dia ada 3 support. 1, 2, 3.
Dia ada left support, dia ada lower low. Daripada sinilah saya dapat idea untuk buat QMTR which is lagi simple. Dia ada lower low. Dia sama, dia actually dia sama. Sama dengan dia ada right. Cumanya QMTR kau tengok macam mana kau tengok benda ni? Kau tengok daripada sini sampai sini. Kau tak tengok yang belakang. Kau tengok ni je, ada left support, lower low, right support, patah balik sell. Tapi kalau kau tarik sampai belakang, kau melihat pemandangan yang lagi luas, kau akan jumpa resistance kat sini. Ada rally base. Same thing. Sebab tu KMTR power. Power sebab dia adalah salah satu teknik pembaris. Teknik pembaris ni dia sama baris semua. Sama baris. Ambil video je, aku cari video teknik pembaris. Nanti saya bagi dalam grup. Ada lagi ke teknik pembaris aku? Dah hilang lah aku rasa. Nak ke? Macam tak ada. Lorong cahaya saya tak buat lah. Tak payahlah. Lorong cahaya pening lah. Kalau nak nanti saya upload video teknik pembaris. Sebab saya tak nak bagi video 200 dalam tu. Sebab nanti you all pening kepala. Sebab dulu saya buat video tu macam isi masa lapang kan. Bila isi masa lapang dia banyak video lah. Dia bila macam... Actually semua the same thing. ISR flip. Nanti korang kalau dah expert, bukan dah expert lah. Korang dah macam dah faham. Ada student-student yang dah faham. Dah start nampak. Oh rupanya Cikgu Mansur ni ajar. Benda sama je. Benda lah ni pusing. Lepas tu dia cakap aku jual teknik. Sekejap tukar nama je. Bukan jual teknik. Masalahnya aku ajar benda ni. Korang tak faham. Aku ajar ni. Benda ni tak faham. Aku pusing. Benda ni. Profesor. Dia kena macam-macam teknik. Sampai student dia faham. Kalau tak faham juga aku tak tahu. Aku tepuk dahi. Macam. Boleh tak? Betul. Ada yang ada dekat YouTube. Cikgu saya tak pembaris juga. Double maru pun dah kenyang. Alhamdulillah. Double maru pun dah. Aku cakap, ya Allah, tak habis. Cumanya kau kena masuk lah besar. Pakai double maru je. Saya lepas saya study balik pening kepala. Alah, apa-apalah susah-susah ajar dia orang ni pening-pening Evan. Apa-apa nanti balik bela juga kan. Balik je. Masa kelas tu semua faham. Nampak je. Senang je. Balik kelas. Cikgu, saya rabun tak nampak cikgu macam bila buka cat saya jadi blur. Macam mana ubat dia kalau blur? Kalau blur kau try pakai cermin mata. Mungkin kadar kerabunan kau dah meningkat. Mungkin sebelum ni kau pakai cermin mata power 100. Mungkin bila kau tengok cat tu jadi blur kau pakai yang 500. Ataupun kau pakai teropong. Kau pakai teropong yang si siapa tu? Kau pakai teropong yang Pirates of the Caribbean pakai tu. Panjang. Baru kau nampak jelas. Baru dah nampak jelas. Aduh. Faham je. Dah habis dah ni. Aku cukup suka. Sekarang ngajar tak nak pening-pening lah. Tak nak lama-lama. Ni compression ni. Tapi compression dia lama nak habis. New Zealand USD. Ini dia terlebih sikit. Ada double baru tapi dia terlebih sikit. Tapi still lah boleh profit lagi betul tak? Kan? Trend tengah down. Cari sell je. Cari sell. Ada tak double baru? Ada. Kau rajin-rajin je cari. Tak payah pening-pening kepala. Ya Allah. Dia macam tu je. Faham tak? Paling senang bang pakai double baru. Tak payah susah-susah. Jangan tanya-tanya. Sebab kau kalau bila lagi kau tanya lagi kau jadi isim. Macam ni dah break resistance. So nanti dia akan jadi double baru buy pula kat sini. GA dalam King. GBP Canada. GBP Canada semua dah ada pucuk-pucuk tu. GBP Chef. Kejap. GA. Dia dekat atas-atas sangat. Bila atas-atas sangat. Time frame besar daily saya tak nak masuk. Saya tak masuk kalau time frame besar macam tu. Ni kau tengok dia tengah naik kan. Kau pakai daily. Daily dekat dalam zone King. Which is orang cakap daily kau jangan masuk ni jauh. Terlalu jauh. Jauh lagi ni. So kau jangan pandai-pandai masuk. Which is carilah pair lain. Cari pair lain. M5 saya pakai swap zone je cikgu. Kemudian entry cari double baru. Ya betul. Dia sebenarnya nanti bila kau dah pandai. Kau tak payah teknik ni. Kau boleh cipta teknik kau sendiri. Faham tak? Dan saya pun tak galakkan kau pakai teknik yang sama. Kau kena, that's why. Kau tahu tak kenapa aku selalu lukis? Bila kau lukis banyak-banyak. Kau lukis. Lalu kau akan dapat momen sendiri tau. Yang Tuhan bagi kat kau. Oh, dia macam ni lah. Macam ni. So, bila kau buat, jadi pula, jadi. Lalas, kau akan dapat ilham. Bila kau dapat ilham tu, kau boleh cipta teknik. Itu kau petik nama kau sendiri. Maksudnya kau dah naik pangkat. Kau dah boleh ajar orang. So, jangan sampai bila-bila nak belajar, nak tunggu aku je. Kau jangan tunggu aku je. Aku satu masa pun nanti malas juga nak trade kan. So, cuma jangan kalang kabut je. Mana yang baru-baru belajar tu, memang tension cikgu tak faham tu lah, tak faham. Banyak dia tak faham. The only way kau nak fahamkan market ni bukan senang bang. Bukan senang. Dia bukan macam cakap tak semudah yang kau sangka. Tapi, kalau boleh kita nak yang kita faham je lah. Yang tak faham tak payah masuk. Betul tak? Ambil yang kita faham je. Tak payah nak susah-susah. Tak payah nak pening-pening kepala.
Ada yang nak tunggu signal saja je. Banyak cantik kau. Aku dah ajar kau. Aku dah bagi ni. Aku dah bagi tu. Lepas tu nak tunggu signal. Habis kau buat apa? Habis kau nak buat apa? Kau tak nak jadi trader? Ada yang nak suruh buat copy trade. Aku 7 tahun lah. 10 tahun lah trade. 11 tahun. Sampai bosan kau tahu tak? Korang nak senang. Baru belajar seminggu terus nak signal lah. Nak jadi cepat kaya lah. Tak adalah. Benda ni kena belajar. Lama-lama nanti kau puas hati. Terus sang. Saya ada student-student yang dah berjaya. Ada yang setengah tu dia pakai double maru je. Memang cakap konsisten. Dia ambil, dia takut. Dia ambil 10 pip, 15 pip cabut. 15 pip cabut. 15 pip cabut. 15 pip cabut. Tapi konsisten bang. Asyik biru. Aku tengok dia punya akaun dia biru memanjang. Aku sendiri pun tak boleh buat macam tu. Sebab aku kadang-kadang aku nak yang jenis 100 pip. Kadang dia lipat. Aku nak pergi 50 pip. Dia tak pergi. Macam dia ambil 10 pip cabut. 10 pip cabut. 10 pip cabut. Lama-lama boleh. Boleh tak masalah. Saya boleh grow 40% je. Lepas tu withdraw. Depo balik MC. Kenapa jadi macam tu? Sebab jiwa kau masih belum kuat. Kau masih lagi di blok. Ataupun kau punya mindset masih lagi dibelenggu oleh 40% tersebut. So, buat masa sekarang, grow je sampai 40%. Lepas tu, withdraw. Setengah orang dia ada tahap-tahap dia. Dia kau nak lepas tahap tu bukan senang. Katakanlah kau pernah grow sampai, katakanlah akaun, contoh saya bagi contoh akaun $100. Lepas tu dia grow sampai, paling maksimum dia boleh pergi $500 je. Dia boleh pergi sampai 500. Lebih daripada 500, dia akan start MC, dia akan start menggigil, dia akan sedap. Dia akan start macam takut-takut, macam-macam melakukan dia. So, itu dipanggil psikologi. Psikologi effect. Maksudnya, diri kau tak ready lagi. Psikologi. Psikologi barrier. Maksudnya halangan. Kau masih ada halangan. So, apa kau buat? Kau try ke. Grow 100 jadi 500. Withdraw semua. Lepas tu start balik. 100 pergi 500. Withdraw semua. 100, 500. Withdraw semua. 100, 500. Sampai satu masa kau rasa dah bosan. Bosan lah. Masih withdraw 500 je. Bila kau dah bosan, maksudnya diri kau dah ready. Dah ready. Maksudnya kau dah tak ada perasaan takut. Kau dah tak ada perasaan tamak. Sebab sebelum ni kau fear. Fear ataupun greed. Fear dan juga greed. Fear dan tamak. Dekat sini sebab tu kau tak lepas-lepas benda ni. Tak lepas. Fear dengan tamak. Mental blocking. Sampai kau bosan. Bila kau bosan, boom, baru dia boleh break. Dia panggil break. Ataupun breakout. Breakout tu best. Masa kau breakout tu kau akan rasa lega gila. Kau akan rasa lega gila. Tapi lepas breakout tu, jangan overconfident pula. Jangan overconfident. Sebab nanti kau akan overconfident. Ini pengalaman saya lah. Once kau dah pecah kau punya barrier tu, kau akan overconfident. Overconfident tiap kali entry kau nak terus boom sampai $1,000. Tiap kali entry kau nak boom terus sampai $1,000, which is not advisable. Which is orang cakap tak logik. Kau kena start balik 500. Relax. Macam tu. Tapi bukan fake out kerja aku. Yes. Kadang-kadang fake out tu. Lepas $1,000 MC balik. Dia macam tu lah. Sebenarnya dia kena relax dan tenang. Trade ni kena relax, kena tenang je. Saya pun kalau kalang kabut pun tak boleh. Bila kalang kabut macam orang tu tanya, orang ni tanya, tu tanya, ni tanya. Dengarlah dengan aku pun cloud. Okay. Sebab saya depo $20 boleh grow. Tapi bila depo $200 jadi sekejap. Sebab kau dah start overconfident. Dia ada overconfident kat situ. So jangan overconfident lah. Still maintain je macam biasa. Boleh tak? Cikgu, saya keluar dulu ngantuk. Aku pun ngantuk dah ni. Dah pukul 11. Besok nak sekolah. Besok minggu depan sekolah sampai Rabu Sampai Selasa Jumaat Raya. Oh, Jumaat Raya Oh, ya. Jumaat Raya. So, malam Raya nanti kita buat kelas tak? Raya mana tahun ni, cikgu? Saya sampai, biasalah tiap tahun Raya dekat Balik Sulong. Tiap tahun balik Balik Sulong. Sabtu Raya Jombet. Nak bet pula. Ni cantik ni. QMTR lah. Aku tadi tengok nak masuk tapi tak masuk, takut. Kadang-kadang sekali yang aku tak masuk, yang itulah dia jadi sedapnya, cantiknya, dia terkejut kan. Itu normal. Normal. Ada fake card, ada diamond, ada apa semua.
High, low, higher high, lower low. Lepas tu ada apa lagi? SR flip. Ni time frame berapa? Time frame M15. So depend, kadang-kadang susah nak cakap lah bang time frame berapa. Ida dah siap cikgu. Yes, alhamdulillah Ida dah okey sikit. Dah siap sikit. Dah. Saya tengok dia dah update dia punya WhatsApp pun berjawab. Lepas tu dia punya IG pun dah ada update. So okey lah, dah boleh sikit lah. Boleh Sulong ada race motor ke? Ada. Boleh. Kau nak datang ke? Cikgu buat rumah terbuka tak raya ni? Nak ke buat rumah terbuka? Tengoklah keadaan. M30 ada pun setup tadi. King. Hidden King. Ini Hidden King. H1. Tapi kalau kau tengok betul-betul dekat H4. Dah tu saya suka pakai H4. H4 kau simple je. Kau dah dapat Doji King ke Double Maru King sini. Ni. Double Maru King. H4 simple. Kau tak payah pening-pening. Sir, saya ada jumpa Double Maru Euro H1 tapi tembus. Kenapa? Mana satu? Euro USD H1. Buy ke sell? Oh, yang ni? Alah, tembus lah. Tadi dah cakap dalam kelas. You ada support. Cantik. Double Maru. Apa satu lagi yang missing? Apa yang tertinggal? Kenapa yang ni ditembus? Tak cantik. Tak ada fake out. Price action. Kau tak ada price action. Approach. Kena ingat approach. Cara price datang. Newbie selalu terlupa benda lah ni. Terlalu terlupa. Dia tengok Double Maru je dia dah kecoh Elio. Dia dah kecoh Elio. Oh, ni cantik. Ni aku full margin ni jadi. Kau tengok cara price datang. Dek, ada tak fake out? Ada tak CP? Ada tak apa? Ada tak? Paling kurang kena ada fake out. Kalau ada fake out, ada whatever je, barulah sedap. Boleh tak? Support dia ada dekat. Yang dekat sini. Ni support terdekat ada. Sebab ramai newbie, bila dia belajar, dia nak simplify everything. Masa saya belajar dulu dengan cikgu saya pun sama juga. Cikgu saya ajar macam ni. Saya balik rumah, saya try modify sendiri. Ikut cita rasa saya sebab saya rasa lagi power daripada cikgu saya. Sebenarnya tak. Dia lagi power bukan sebab dia power, tapi sebab pengalaman dia. Dia dah tahu mana satu yang cantik, mana dia dah bagi nasihat cukup-cukup. Tapi kita tak nak dengar. Kita nak test. So, sebab kita nak mencuba. Ini pun dah cantik. Tapi price action tak cantik. Cara dia naik tak cantik. Compression. Kalau ada fake out sedap. Tapi tak ada fake out. Tak ada SR flip. Faham tak? Gol apa cerita? Ni sampai raya disimpan ni. Sedap juga ni, babe. So kena ingat macam ni lah, macam whatever it is, sebelum kau masuk kena tengok price action. Price action tu yang fake out V1, fake out V2, V3, V4, V5. Benda tu ada barulah selesa lah kita nak masuk. CAD JPY. Ni ada fake out dah ni. Okay, good. This is good. CAD JPY. Sini biasanya dia akan break. Dia naik sebatang laju ni. Biasanya dia akan break atas. Kau cari. Sini dah trigger. Sini. Most probably dekat sini. Sini ada QMTR. Which is still a long way to go. Okay. That's why kita tengok H4. H4 ni dah trigger satu. Dia dah trigger dah sini satu kali. Kalau ada support Double Maru King, dia dah trigger. Okay. Kau kena faham tau. Sini ada fake out, tak ada fake out. Ada fake out betul. Ada kan? Mantul sini dia dah trigger. Ni dah trigger, dia dah ambil dah. Order kat sini dia dah ambil. So next time, most probably dia akan pergi atas lagi lah. Sabar je lah. Atas ada GMTR. Sabar. Ini dia tengah buat diamond ni. Lot besar sikit, bye. Lot besar sikit. Okay.
So, tak ada soalan lagi. Saya tamatkan dulu kita punya kelas malam ni. Kita tangguhkan dulu. Kita sambung esok. Tak lama lagi kita nak beraya. Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.